Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari Rabu pastinya Institut Jantung Negara secara langsung kepada anda kami akan bawakan Heart Chat Saving Life Series, dan ini adalah siri terakhir untuk tahun 2020. Lebih kurang dalam 8 hari lagi kita akan menginjak ke tahun 2021. Macam mana? Mungkin ada di antara anda semua yang dah buat resolusi tahun baru, nak kuruskan badan, nak turunkan berat, nak ada six pack dan macam-macam. Dan antara elemen yang penting kalau kita meletakkan satu resolusi tentang kesihatan dan juga badan, elemen yang paling penting adalah elemen pemakanan. Jadi untuk sesi terakhir tahun 2020, hari ini kita akan berbincang mengenai getting your heart fit with food, ataupun sihatkan jantung anda dengan makanan. Bukan sahaja kita nak berbicara mengenai makanan yang akan menyihatkan jantung kita, tetapi juga bagaimanakah makanan yang boleh membuatkan anda mencapai target 2021 anda. Nak kurus, nak six pack, nak badan yang cantik macam model, semua boleh bersama dengan saya pada hari ini. Saya rasa orang yang cukup tepat untuk berbincang mengenai perkara tentang makanan, iaitu Miss Fong Pui Hing, iaitu Senior Principal Dietitian Institut Jantung Negara. Selamat datang. Thank you. Okey, sepatutnya Miss Fong cakap saya selamat datang, saya tetamu. Ya, selamat datang. Okey, tidak mengapa. Kita berada pada sesi terakhir tahun 2020. Yeah. Pastinya macam lebih kurang dalam seminggu lagi ni, orang ramai dah buat resolusi untuk lebih sihat lah tahun 2021. Yang paling famous adalah resolusi untuk menurunkan berat badan, Miss Fong. Ya, betul. Jadi, mungkin Miss Fong adalah orang yang tepat untuk bercerita tentang makanan apa yang perlu dipilih, bagaimana cara pemakanan dia. Jadi Miss Fong, kita mulakan dahululah. Dari perspektif seorang dietitian, bagaimana yang dikatakan sebagai makanan seimbang dan makanan sihat bagi seseorang yang hidupnya normal? Okey, kalau makanan seimbang itu dia perlulah ada semua kumpulan makanan ya. Bermula daripada karbohidrat, protein, lemak, sayur-sayur, buah-buahan, semuanya perlu ada. Kalau kita mengambil keluar salah satu daripada kumpulan makanan ini, jadi makanan kita dah tidak seimbang. Ya. Jadi dari segi kombinasi nutrition yang dikatakan lengkap untuk seorang manusia, kita banyak diberitahu oleh Kementerian Kesihatan Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia, bahawa kita harus mengamalkan suku-suku separuh. Bagaimana suku-suku separuh itu dia mempengaruhi sistem badan kita? Ya, cara ini adalah satu cara yang amat mudah untuk semua orang ikuti dalam setiap hari ya. Jadi mungkin saya boleh tunjukkan dari segi suku-suku separuh tu macam mana kelihatannya dalam pinggan makan kita ya. Saya ada bawa pinggan saya kat sini. Nampak ya? Okey, jadi kalau kita tengok suku-suku separuh, suku ialah makanan yang berkarbohidrat seperti nasi, mi, mihun, roti dan sebagainya. Suku lagi ialah dari segi protein, iaitu ikan, ayam, daging, tahu, telur dan sebagainya. Separuh daripada pinggan ini pula dimasukkan sayur-sayur dengan buah-buahan. Jadi ini adalah cara makan suku-suku separuh yang KKM syorkan ya. Ini untuk sekali makanlah ya. Jadi dalam sehari itu berapa kali makan yang ideal? Ada orang kata 6 kali, ada orang kata 3 kali pun. Kalau 3 kali sebenarnya dah mencukupi kalau ikutkan portion macam ni. Yang 4, 5, 6 kali tu mungkin in between ada snack. Snack tak perlulah ikut sampai macam ni. Jadi bagaimana apabila kita memilih makanan yang betul ini, dan juga kadang-kadang kita macam culas sikit lah makanan yang tak betul ke macam mana kan, dia boleh mempengaruhi kesihatan jantung kita. Okey, bila kita kata makanan yang tak betul tu biasa makanan yang agak tinggi lemak, gula atau garam ya. Kita boleh masukkan dalam menu kita, tapi pada kuantiti yang sedikit sahaja, iaitu bukan keutamaan. Ya, yang utamanya ikut seperti yang saya nyatakan tadi, ya, pinggan sihat ikut suku-suku separuh. Ya, kalau suku-suku separuh tu kadang-kadang orang ambil macam ni kan gambar dia. Ini asam pedas. Macam ni saya tunjuk ini asam pedas. Alright. Ada juga orang ambil kari. Jadi adakah itu juga dikatakan sebagai sihat? Itu satu persoalan lagi. Dia buat suku-suku separuh. Oh tak apalah, aku dah pakai suku-suku separuh. Tak apalah nak makan yang masak merah, nak makan kari. Macam mana tu pula keadaan tu? Okey. Ya, itu lebih kepada cara masak
makanan tersebut ya. Kalau asam pedas kari tu, kalau cara biasa mungkin banyak lemak atau minyak ya, kita boleh syorkan untuk mengurangkan kandungan lemaknya. Misal kata kalau untuk kari kita tak perlu menggunakan santan yang banyak. Kita boleh gunakan yogurt atau susu rendah lemak sebagai pengganti dalam masakan kari tu. Jadi kiraan kalori dia akan berkurang lah. Ya, akan berkurangan. So depends apa yang kita gunakan sebagai gantian dalam resepi tersebut. Jadi elemen pertama adalah suku-suku separuh, elemen kedua adalah pemilihan ingredient dalam apabila kita melengkapkan suku-suku separuh. Ya, cara penyediaan makanan. Jadi apabila kita berbicara mengenai cara penyediaan makanan, ia sangat berkait dengan pengiraan kalori. Seseorang itu bila dia nak turunkan berat, macam Miss Fong cakap fokus kita pada hari ini untuk membantu ramai orang di luar sana yang masih lagi nak turunkan berat. Sebab apa? Mengikut kajian di Malaysia ini 1 daripada 2 orang masyarakat di Malaysia dikatakan sebagai obes, kan? Ya. Jadi bagaimana kepentingan pengiraan kalori dalam tujuan kita pada kali ini? Memang kalau nak kata pengiraan kalori tu agak complicated juga ya. Bukan senang nak kira semua makanan yang ada dalam makanan kita tu. Jadi kalau yang lebih senang ialah jumpa dengan dietitian. Dia akan mengajar caranya, ada reference macam mana nak tahu kalori dalam makanan tu. Tapi kalau untuk orang dewasa yang katakan tiada senaman, cara hidup dia agak sedentary ya, mungkin dia cuma perlukan 1500 ke 1800 kalori sehari ya. Contoh kalau kita makan sekeping roti pun dalam nilai 75 kalori. Tapi adakah kita makan sekeping roti sahaja? Mungkin kita sapu mentega. 1 camca tes mentega pun dah jadi 45 kalori. Jadi kalau kita letak banyak, nilai kalori akan tinggilah. Kalau banyak lemak kan. So itu cara dia ya. Tapi apabila kita cakap juga pasal kalori ini, macam tadi kan Miss Fong cakap, macam kalau kita ambil ayam, katakanlah ayam itu dimasak dengan sihat, kalori yang bagus. Cuma apabila ia ditambah dengan minyak dan sebagainya, dia akan bertambah dengan kalori. Ada satu term yang dikatakan sebagai empty calorie. Apakah itu empty calorie? Empty calorie atau kalori kosong bermaksud makanan tu dia ada nilai kalori yang tinggi tapi tiada zat-zat lain seperti vitamin, mineral, protein, tidak ada. Jadi seperti kalau macam gula. Gula tu boleh kata empty calorie. Jadi kalau nak guna mungkin satu hari 2-3 camca teh tak ada masalah. Tapi kalau dah banyak, jadi nilai kalori bertambah, berat badan orang tu pun senang bertambah. Dan juga tidak ada zat daripada gula untuk kepada manusia. Jadi apabila pengiraan kalori juga, dia kena tahu jugalah tentang segala jenis pemakanan itu. Antara mitos yang popular apabila orang nak kuruskan berat badan ini katanya tak boleh makan gula, tak boleh makan garam, tak boleh makan minyak. Jadi cuma apabila kita sudah menyekat selera kita daripada sebab rasa ini, dia seolah-olah memaksa kita. Dia satu tahap dia akan jadi stres lah. Sebab nak tak ada rasa dah makan. Rasa. Macam mana tu Miss Fong? Okey, tentulah bila kita akan mengurangkan pengambilan minyak, gula dan garam, rasa makanan mungkin terjejas. Sebab itu kita perlu tahu cara nak mengubah suai resepi tersebut ya. Misal kata kita nak masak ayam masak merah. Cara biasa kita goreng ayam itu dulu, lepas tu letak kuahnya kan. Tapi kalau cara lebih rendah nilai kalorinya, kita bakar je ayam tu dulu. Lepas tu baru kita tambah kuahnya. Ataupun sekarang orang pakai air fryer. Penggoreng udara. Boleh? Penggoreng udara yang tidak pakai minyak lah. Cuma kalau anda ada apa-apa soalan berkaitan dengan pemakanan, untuk anda sihat, khususnya bukan sahaja untuk sakit jantung ke apa ke, untuk kuruskan berat badan, boleh saja tanyakan, pergi ke Facebook Institut Jantung Negara yang sedang anda tonton sekarang di Facebook Malaysia Kini juga. Anda letakkan soalan anda di situ, insya-Allah nanti saya akan tanyakan kepada Miss Fong untuk Miss Fong menjawab persoalan anda. Kita pergi kepada seterusnya. Di dunia ini banyak jenis diet telah pun diamalkan. Kalau saya sebutlah keto diet, ada diet apa lagi? IF pun ada. IF, diet tanpa karbo. Ada dah term-term dia macam. Jadi pendapat sebagai seorang senior dietitian tentang jenis-jenis diet ini. Okey, memang kalau nak kata diet, cara-cara banyak jenis ya. Tapi yang penting ialah macam mana kita nak praktikkan ini secara selamat untuk jangka panjang. Sebab kalau kita nak turunkan berat badan, dia bukan ambil sebulan, 2 bulan.
mungkin ambil 6 bulan, setahun dan seterusnya. Itu melibatkan penukaran gaya hidup secara keseluruhan, ya. So buat masa ini kalau you cakap pasal yang apa tu IF, ya, intermittent fasting, sangat popular ya sekarang. Dia ada banyak jenis. Yang paling popular yang 16-8 method dia, artinya dia akan berpuasa selama 16 jam, makan terhad kepada 8 jam. Atau ada yang buat yang 5-2 punya. Artinya 5 hari makan macam biasa, 2 hari tu dia makan sangat rendah kalori. Mungkin 500 ke 600 kalori sehari saja. Tapi fokus dia ialah mengurangkan masa makan. Bila you kurangkan masa makan, so jumlah kalori yang diambil itu dah kurang lah. Sebab you menghadkan masa makan you. Jadi itu satu cara mungkin boleh membantu. Tapi keberkesanan ni masih belum terbukti untuk semua orang. Masih dalam kajian. Setakat ni kajian hanya buat pada orang yang berlebihan berat badan sahaja dan bukan untuk orang yang tua, orang yang lebih muda, yang ada berpenyakit. Belum lagi ada hasil yang sangat convincing lah boleh kata. Jadi kena, kalau nak buat semua ini, lebih bagus berjumpa dengan doktor untuk tengok sesuai ke tidak, dan dietitian pakar pemakanan. Itu IF. IF boleh dikatakan sebagai dia ada selang masa yang kita boleh makan. Tetapi kalau keto diet, Atkins diet itu mensasarkan kepada beberapa jenis makanan sahaja yang boleh dimakan. Okey, seperti keto diet ni adalah sejenis diet yang sangat rendah karbohidrat. Artinya dia tak ada makan nasi, roti, buah-buahan pun tak boleh. Sayur pun tak boleh. Sebab sayur pun ada sedikit karbohidrat. Dia boleh kurangkan sampai 20 ke 50 gram sehari, sangat sikit, ya. Dan juga dia mengambil banyak lemak. Jadi nak guna mentega ke, minyak masak ke, dia guna banyak. Jadi dia akan memaksa badan kita untuk menggunakan ketone bodies, ya, bahan keton sebagai tenaga daripada menggunakan glukos sebagai tenaga. Tapi dia mungkin ambil masalah beberapa hari untuk mencapai ketosis ini. Tapi pada kita tengok secara jangka panjang, ya, ada beberapa komplikasi atau isu yang boleh berlaku jika mengamalkan diet ini. Contoh, sembelit sebab tak ada sayur, tak ada buah untuk jangka masa yang panjang. Tidak dibenarkan kalau dalam keto diet. Dan bila ketone body ni berlebihan dalam badan, ya, kadang-kadang kita jadi mood swing. Kita mungkin pening sebab badan kita tak biasa lagi, ya. Ada isu kekurangan vitamin dan mineral, dan mungkin dia boleh mengakibatkan masalah buah pinggang atau hati, ya. Tapi ini biasa jangka panjang. Jadi keselamatan diet ini belum lagi terbukti untuk mengurangkan berat badan. Jadi ini kita bercerita mengenai orang yang sihat lah mengamalkan jenis-jenis diet begini. Kalau di IJN dan juga pengalaman Miss Fu sendiri dalam mengendalikan khususnya diet kepada pesakit ni, apa beza dia diet pesakit ini? Contohnya pesakit yang mengalami berat badan berlebihan, mempunyai masalah jantung dan juga diabetes berbanding dengan orang biasa. Oh, okey. Kalau bagi pesakit, kita kena buat sesi yang secara individu, ya. Kalau dia ada diabetes, mungkin kita akan sarankan pengiraan karbohidrat. Banyak mana dia boleh makan, ya. Kalau yang tak ada diabetes, mungkin karbohidrat dia tidak perlu dikurangkan sangatlah, ya. Jadi kita kena ada individualized planning untuk pesakit itu. Tapi kalau yang lebih kita kata lebih selamat, ya, kalau orang tu stable, tak adalah sakit apa-apa tu, dia nak kurangkan berat badan secara selain daripada mengurangkan kalori makanan, ada yang menggunakan cara meal replacement, ya. Pengganti makanan lah, ya. Sebenarnya dia menggunakan produk-produk yang berbentuk formula, sup atau meal bars, ya, di mana dia menggantikan 1 hingga 2 kali makan biasa dengan meal replacement produk ni yang terhad kalorinya. Mungkin dalam 200 kalori setiap kali, dan kalau dia menggantikan 3 kali sehari, dia akan jadi very low calorie diet. Tapi kalau siapa nak buat very low calorie diet, BLCD 3 kali sehari, dia perlulah dipantau, ya, dari segi dia punya medicalnya, supaya dia punya gula darah, blood pressure tidak terjejas. Dia ada sedikit cabaran di Malaysia ni apabila orang ambil meal replacement ini, dia dah ambil meal replacement, makanan biasa pun dia makan. Itu cara yang salah lah. Itu bukan meal replacement, itu macam meal supplement dah. Meal supplement, Okey, ini ada satu soalan ni daripada penonton kita melalui Facebook Malaysia Kini. Dia tanya, susu omega itu berhasil ataupun tidak untuk sihatkan jantung?
Okey, susu yang omega yang dinyatakan tu sebenarnya kandungan utama dia ialah sterol tumbuhan. Dia adalah sejenis bahan yang boleh mengurangkan penyerapan kolesterol dalam badan kita. Ia boleh digunakan ya, mungkin minum 2 gelas sehari ya, tapi itu hanyalah sebahagian daripada pemakanan sihat untuk jantung. Jangan lupa mesti makan sayur-sayur, buah-buahan, kurangkan lemak ya. Itu kena buat bersama-sama. Ya, kalau tadi kita dah cerita pasal meal replacement, sekarang ada satu lagi bahagian dalam makanan ini, suplemen. Jadi suplemen ini banyak di luar. Ada yang mengambil vitamin kan, minyak ikan, multivitamin, vitamin C. Kalau orang yang sihat ataupun orang yang aktif lah, ambil suplemen untuk kuatkan otot lah. Atau bagaimana pula? Oh, okey. Jadi kalau bagi mereka yang bukan aktif bersukan, just orang biasa lah ya. Okey, kalau kita ambil suplemen, kita kena tengok tujuan mengambilnya. Kalau sekadar multivitamin yang mengandungi semua vitamin dan mineral sebiji sehari, mungkin tak ada masalah apa-apa pun ya. Sebab mungkin diet kita tidak seimbang. Tapi asasnya kita perlu mengamalkan diet yang seimbang. Dan kita tambahkan multivitamin mungkin sebiji sehari. Tapi kalau suplemen yang lain-lain tu, dia banyak kategori. Ada yang berbentuk herba, ada yang bentuk ambil just vitamin and suplemen. Jadi dia kena tahu mengapa dia ambil dan baca apa kemungkinan problem yang boleh berlaku jika mengambil benda tersebut. Jadi kena berbincang dengan dietitian dulu. Secara berlebihan boleh mengakibatkan sakit buah pinggang? Biasanya pada orang biasa, kalau multivitamin sahaja atau vitamin biasa mungkin tidak ada. Tapi kalau mereka yang ada masalah buah pinggang, ada penyakit kronik, perlu dapatkan konsultasi dengan doktor atau dietitian dulu. Jadi kita tak boleh nak kata orang ni boleh ambil semua jenis suplemen. Depends on which supplement. Okey. Ramai yang menonton kita, ada Daud, ada Norliza, ada Noraida, ada Mutana, Elsa Cina, ramai lagi. Kalau anda ada apa-apa kemusykilan, letakkan saja komen anda. Nak tanya pasal apa-apa untuk melengkapkan resolusi tahun 2021 anda, boleh saja tanya, terutamanya tentang diet, macam mana nak kuruskan badan secara sihat, boleh saja letakkan di situ, nanti saya akan baca dan dapatkan penerangan daripada Miss Fo. Baiklah, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam separuh masa kedua untuk sesi terakhir tahun 2020. Kembali lagi dalam separuh masa kedua, kita berbicara mengenai diet yang sihat untuk badan yang sihat. Pastinya ramai yang ingin menurunkan berat badan. Bukan soal menurunkan berat badan saja, tetapi menurunkan berat badan dan menjadi lebih sihat. Itu yang lebih penting. Kerana ramai sebenarnya kita yang mengamalkan diet tanpa tahu apa-apa, akhirnya memusnahkan badan sendiri. Contohnya mengalami ada risiko untuk terkena sakit buah pinggang, dan juga kesihatan jantung juga tidak dijaga. Kerana sebelum ini, kalau anda nak tahu tentang bagaimana exercise untuk kesihatan jantung, anda boleh tengok video-video yang telah pun kami rakam dan juga live sebelum ini. Banyak perbincangan mengenai kesihatan jantung, kesihatan badan, terutamanya pada tubuh manusia normal dan juga tubuh manusia yang sakit. Baiklah, separuh masa kedua ini saya rasa kita
memberi fokus sedikit kepada orang yang aktif. Sebab apa? Trend bersukan di kalangan masyarakat Malaysia ini semakin bertambah. Kita tengok macam mana trend berbasikal, trend berlari, trend orang pergi gym. Itu menunjukkan satu perkembangan yang positif lah untuk Malaysia. Jadi dari segi pemakanan pula, bagaimana untuk orang yang aktif lebih daripada orang yang normal ini? Ya, okey. Jadi sebelum melakukan exercise mungkin dalam masa 1 ke 4 jam sebelum sesi tersebut, pastikan anda minum cukup cecair, air ke, jus susu pun boleh supaya tidak dehydration. Mesti ada cukup air dalam badan kita. Perlu ada karbohidrat untuk tenaga, sebab karbohidrat itulah sebagai sumber tenaga utama bagi otot-otot kita. Dan juga kalau makanan tu terlampau tinggi kandungan lemak atau protein tu tidak digalakkanlah, sebab dia mengambil masa yang lebih panjang untuk dihadam. Jadi kita tidak mahu menggunakan cara macam ni. Jadi lebihkan makanan karbohidrat. Tapi kalau kita buat lepas exercise, makanan yang diperlukan selain daripada cecair, makanan karbohidrat, jangan lupa makanan protein sebab lepas exercise kita perlu repair, perbaiki otot-otot kita yang lepas exercise itu. Jadi ini antara gambaran untuk anda kalau anda aktif dan juga sentiasa bersukan. Ini ada satu soalan daripada Facebook, daripada Institut Jantung Negara Indonesia. Dia tanya, Muhammad Safaras namanya, terima kasih Safaras, pengganti gula biar manis, masakannya pakai apa ya? Pengganti gula. Kalau pengganti gula, dia nak still ada rasa manis. Jadi pakai apa untuk dapatkan kalori yang berkualiti itu? Kalori yang berkualiti. Sebenarnya gula kalau nak ganti pun kita ada orang guna madu, kan, ada orang guna gula Melaka, tapi semuanya memang ada kalori. Dia semua pemanis ada kalori, kecuali you gunakan pemanis yang tidak berkalori seperti stevia atau aspartame. Itu yang dia bukan karbohidrat. Maksudnya stevia boleh digunakan? Yes, boleh guna. Dia tak ada kalori atau sangat rendah kalorinya. Kalau macam aspartame ada sedikit kalori tapi sangat rendah lah. Jadi stevia itu datang daripada natural source? Yes. Aspartame itu datang daripada? Dia dari tumbuhan juga, tapi telah diproses lah. So dua-dua boleh selamat digunakan. Jadi kalau macam air, macam contohnya saya sebut sikit, ada Diet Coke yang zero calorie, Pepsi yang zero calorie, itu pula bagaimana? Dia gunakan gula gantian. Dia tak gunakan gula biasa, tapi dia rasa manis, macam menggunakan aspartame untuk menggantikan kandungan gula itu. Jadi you boleh dapatkan zero calorie. Jadi untuk badan dia still okey. Maksudnya kalau orang craving for sugar, boleh minum minuman yang zero calorie ini? Boleh. Tapi memang tak ada kalori lah. Dia hanya air ada, mungkin ada sedikit garam. Dan dia baguslah kalau macam orang yang count kalori untuk menurunkan berat badan, jadi ambil gula yang tanpa kalori ini bagus. Sebagai pengganti lah. Sebagai pengganti. Yes. Okey, kita teruskan. Jadi ini adalah antara normal day seseorang orang yang aktif ini lain dengan competition day ataupun race day. Bagaimana tu? Okey, kalau tadi kita tunjukkan pinggan makan sihat tu, hari biasa dia punya bahagian sayur dengan buah adalah separuh daripada pinggan itu Tapi pada hari perlawanan, competition day, dia perlukan lebih karbohidrat. Kalau tidak dia akan cepat penat terutamanya kalau competition tu sejam atau lebih Jadi dia punya setengah pinggan tu akan diisi dengan karbohidrat, nasi ke roti ke mihun yang diambil mungkin 1 ke 4 jam sebelum waktu perlawanan tersebut. Tapi sayur akan jadi kuranglah pada hari perlawanan. Ini salah satu pendapat saya rasa. Boy Jenggo katanya orang dulu-dulu tak ada pantang larang makan pun sihat. Yang penting kena bersenam tiap-tiap hari. Dari situ itu benda yang betul Pantang larang tu adakah perlu kita ada pantang larang ataupun ia perlu kita guide macam contoh suku-suku separuh? Okey, ialah sebab tiap orang pantang larangnya berbeza Jadi saya tak pasti kalau tadi boy tu maksud pantang larang dia macam mana Tapi sepatutnya kedua-dua pemakanan sihat mengikut pinggan sihat yang suku-suku separuh tu dengan exercise perlu berjalan bersama-sama. Dia tidak boleh kata orang exercise sahaja tak jaga makan atau jaga makan tak exercise, kini tak seimbang. Mungkin itu yang dimaksudkan tak ada tak ada pantang. Maksudnya makan secara normal tetapi kadar dia tu cukup-cukup untuk badan, tidak berlebihan. Cian Bala tanyakan, untuk jantung berlubang, apakah makanan dan cara yang terbaik untuk menjaganya?
Okey, jantung berlubang ni adalah satu situasi yang amat special. Dia bukan macam yang kita nyatakan tadi ada masalah kolesterol, diabetes dan sebagainya ya. Jadi kita kena tengok kalau setakat serius mana jantung berlubang tu. Pada pengalaman saya, mereka yang ada jantung berlubang tu biasa kanak-kanak. Dia congenital heart disease ya. Dan bagi individu yang ada yang ni, kalau berat badan dia susah nak naik, terbalik pula. Jadi iaitu kita kena tambahkan kalori, protein dia. Kalau dia susah nak tambah berat badan dia, underweight, kekurangan berat badan. Itu yang situasi jantung berlubang yang biasa kita jumpa. Jadi kalau situasi jantung berlubang begini harus mendapatkan nasihat dietitian. Ya, betul. Kalau di IJN apa yang ditawarkan? Okey, memang kita ada klinik diet ya untuk orang dewasa dan kanak-kanak. Isnin sampai Jumaat memang kita buka pukul 9 pagi hingga 5 petang. Jadi boleh call je dekat IJN untuk dapatkan appointment ya. Walaupun kalau dia tidak jumpa doktor di IJN, dia boleh juga jumpa dietitian. Dan saya difahamkan juga dietitian IJN menyediakan menu-menu sihat menerusi Facebook IJN, betul? Ya, kita ada buat resepi-resepi dan kita postkan di Facebook kita lah ya, supaya kita nak galakkan orang ramai untuk masak di rumah secara sihat. Ya, itu antara pakar yang bercakap dan menyediakan resepi untuk anda. Ada kena ikut tahu sebab dia senang je. Saya dah cuba dan saya dah tengoklah resepi-resepi dia. Ada soalan daripada Facebook kita, Shindu. Doktor, dia tanya, vitamin omega 3 dan suplemen sesuai tak untuk diambil? Vitamin dan omega 3. Tadi kita dah sebut vitamin kita dah bincang tadi ya. Vitamin seperti multivitamin tidak ada masalah ya, tapi ikut dos yang disyorkannya biasa 1 tablet sehari. Yang untuk omega 3 biasanya bagi mereka yang mengalami situasi hypertriglyceridemia, hyper TG, lemak darah terlampau tinggi ya. Jadi mungkin boleh disyorkan untuk mereka, tapi perlu dapat bincang dengan doktor dulu, patut ambil atau tidak ya, sebab dia ada orang ambil ubat cair darah pula ya. Ada ubat cair darah yang tidak sesuai diambil bersama dengan omega 3 suplemen tu. Ya, dan ini ada lagi satu soalan daripada Syuba Ramdas. Terima kasih Syuba kerana menonton kami. Hi, good morning. Regarding stevia, is it suitable for diabetic patient who have done angiogram and has stent? Thank you. Oh, okay. Yes, you can take it. Yeah, no problem. Sebagai pengganti kepada gula biasa ya. Contohnya mereka dah biasa minuman manis tapi dia tak boleh nak kawal pengambilan gula biasa, then you can use stevia sebagai pengganti. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton dan juga kepada yang bertanyakan soalan. Kita pergi kepada seterusnya. Kita tadi bercakap mengenai orang yang sihat dan juga aktif. Jadi kita sambung sikit. Kalau di race day itu, kenapa perlu berbeza portion makanan itu berbanding dengan normal day? Ya, jadi kalau kita tengok mengikut pinggan ni, race day atau competition day, dia perlukan lebih karbohidrat sebab itu adalah sumber tenaga utama, glukos. Otot-otot kita memang perlukan glukos, bukan menggunakan lemak atau protein sebagai sumber tenaga. That's not a very efficient way lah untuk guna tenaga. So kalau kita punya competition tu biasanya takkanlah setengah jam atau ke bawah, biasa akan lebih panjang. Yes. So kita nak tenaga yang berterusan. Sebab tu kita perlukan lebih karbohidrat. Kalau sukan yang memerlukan endurance yang lama macam berjam-jam, contohnya maraton, Ironman dan sebagainya, dia ada 1 hari ataupun 2 hari sebelum itu period untuk carbo load. Yes, dia kena buat itu. Eat so many carbo. Bagaimana ia berfungsi kepada badan dan dia akan menghasilkan tenaga waktu race? Ya, karbohidrat akan ditukar kepada glukos lah. Dan bila kita carbo load, artinya bila kita dah excess karbohidrat dalam badan kita, dia akan simpan dalam hati kita. Dia sebagai glycogen. Jadi glycogen ni akan dipecahkan sebagai tenaga bila diperlukan. So kita tengah mengumpul glukos tu untuk digunakan pada hari pertandingan. Itu dia. Jadi kepentingan kita untuk mengetahui ilmu-ilmu sebegini supaya kita tidak merosakkan diri sendiri sewaktu apa sahaja yang kita lakukan. Shindu bertanya, what's your opinion about keto diet? Tadi kita pun dah ceritakan sedikit. Mungkinlah kita santuni sedikitlah soalan ini, keto diet secara ringkasnya. Okey, keto diet ya, satu diet yang sangat popular di mana makanan berkarbohidrat
amat dikurangkan. Boleh kata dia elakkan makan karbohidrat tu untuk elakkan berat badan daripada naik. Tapi keselamatan diet ini untuk jangka panjang belum lagi terbukti ya. Jadi bila kita tidak makan karbohidrat, tak ada sayur, tak ada buah untuk jangka masa yang lama, kekurangan zat-zat makanan yang lain ya. Mungkin masalah sembelit dan sebagainya. Jadi pada saya kalau betul-betul nak buat keto ni dulu, please check with your doctor and dietitian dulu. Jangan kita terus nak buat, lepas tu ada komplikasi pula, susah kan? Jadi sepanjang pengalaman Miss Fo dalam bidang dietitian ini di IJN sendiri, apakah kes-kes yang sangat-sangat memberi ingatan kepada Miss Fo sehingga kini dalam menguruskan diet seseorang, pesakit ataupun orang normal? Kes-kes yang biasa kita tengok tu biasa yang ada diabetes lah. Sebab pesakit jantung yang coronary ni lebih banyak kepada masalah diabetes, hypertension dan high cholesterol. Jadi yang kita perlu tekankannya ialah pemakanan seimbang. Sebab ramai orang tidak tahu. Basic pun mereka susah nak tahu. Jadi yang bagi diabetes tu kita akan mengajar dia cara mengira karbohidrat dia. Itu yang penting. Kalau dia ada insulin, timing makanan itu pun penting dengan insulin tu. Dia kena make sure dia tidak cepat sangat makan atau terlewat makan untuk elakkan hypoglycemia. Itu yang biasa kita tengok. Tapi ada juga masalah di mana kurang makan. Sebab lepas surgery, pembedahan atau penyakit yang kronik, you nak bagi dia apa pun dia tak nak makan. Adakah selera seseorang itu berbeza? Maksudnya kehendak untuk makan, appetite untuk makan itu berbeza? Ya, ada dipengaruhi, mungkin berbeza, pengaruhi oleh situasi pada masa itu di mana katakan, okey, contoh kalau orang tu baru lepas surgery ya. Kebanyakannya mungkin tidak ada selera nak makan walaupun diberikan makanan kegemaran. Jadi sebab tu peranan dietitian tu sangat penting. Dia kena tengok, kalau tak makan, luka tak sembuh, macam mana? Jadi kita kena bagikan makanan tambahan, minuman tambahan, buat sementara itu sehingga selera dia pulih. Jadi, okey, itu dalam keadaan orang yang mungkin sakit, yang hilang selera makan. Tapi orang normal ini, kadang-kadang bila kita bersembang dengan seseorang tu, macam, aku tak ada selera makan sebab tu badannya kurang. Berat badan kurang. Berat badan kurang. Ada yang terlebih berat badan sebab seleranya bertambah. Bukan sekadar obes, tapi morbid obes pun ada. Jadi apabila manusia ini dikategorikan dengan bentuk badan ataupun saiz ataupun berat yang sangat berlebihan, contohnya morbid obes atau kurang berat badan yang kurang nutrisi ini, bagaimana pula dari segi diet kepada fokus kepada golongan ini? Okey, jadi ada dua kumpulannya. Ada yang tidak cukup berat badannya atau tiba-tiba pengurangan berat badan yang mendadak. Bagi mereka ini, kita akan showkan meal supplement. Mungkin formula drinks atau makanan yang berformulasi special untuk menambahkan nilai zat makanan mereka yang tidak cukup. Supaya mereka tambahkan berat badan mencapai BMI yang hampir-hampir normal ya. Bagi mereka yang terlebih berat badan, overweight, obese, itu yang tadi kita bincangkan tadi, meal replacement. Jadi itu mengganti makanan biasa. So dua terminologinya ialah meal supplement untuk mereka yang tak cukup berat badan, tak selera makan sebab makanannya tak cukup lah ya. Bagi yang berlebihan berat badan pula ialah meal replacement, pengganti makanan. Jadi semua itu anda harus tahu. Dan kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, boleh saja ke IJN, kontak saja Miss Fo untuk mengetahui bagaimana plan pemakanan untuk anda semua, untuk turun berat ataupun untuk tambah berat. Soalan daripada Jasmine, terima kasih Jasmine. Good morning, regarding supplements such as omega 3 additional with sea buckthorn oil. Okay. Buckthorn oil. Okay. Is it recommended for patient with high LDL to lower down total LDL? Okey. Yang omega 3 ni dia bukan untuk menurunkan LDL, dia menurunkan TG, triglyceride ya. Kalau nak turunkan LDL kena high fiber diet ya. High fiber diet itu yang penting. Dan kurangkan keseluruhan lemak dalam makanan harian ya. Yang buckthorn oil ni saya kurang pasti dia punya jenis lemak yang ada dalam sana itu. Tapi setahu saya tak adalah recommendation untuk minyak jenis ni, setahu saya lah. Okey, itu dia antara gambaran apa yang anda perlu tahu tentang
pemakanan dan juga diet yang sihat bagi anda, seorang yang normal ataupun seorang yang pesakit ataupun seorang yang aktif ataupun atlet. Kalau atlet pula ni dia special. Contohnya Institut Sukan Negara, setiap atlet itu berbeza nutritionnya. Jadi bagaimana pula kalau dia spesifik sukan itu pula bagaimana? Yalah, itu bergantung kepada jenis sukan ya. So ada sukan yang perlu kurangkan body fat dia. So kalau kita nak tengok atas pinggan dia, patutnya macam mana dia punya pinggan tu berbanding dengan pinggan makan sihat tadi ya. Kalau nak body fat loss, dia punya bahagian protein seperti ikan, ayam dan sebagainya adalah lebih banyak banding dengan bahagian yang karbohidrat ya. Karbohidrat dia sikit je. Tapi sayur masih ada, buah masih ada. Ya, itu untuk pengurangan body fat. Bagi mereka yang nak muscle gain, nak tambah dia punya otot tu, ada setengah sukan yang memang perlukan. So dia punya pembahagian pinggan tu 1/3 daripada makanan protein, 1/3 makanan karbohidrat dan 1/3 lagi sayur dengan buah-buahan ya. Ini secara am sahaja ya. Jadi kalau bagi atlet yang ni, biasa dia ada dietitian sukan yang secara spesifik akan buat plan pemakanan dia. Yang saya nyatakan ni cuma adalah satu gambaran yang am. Ya, secara general lah. Ya. Okey, Subra bertanya hyperlipidemia dan juga hyperkolesterolemia sama tak? Saya kurang pasti dengan dua term berbeza ini. Ya, sama. Dia sama Okey. Jawapan dia sama, mudah. Dan juga satu soalan sebelum kita berakhir, kalau tak makan gula sama sekali, apakah bisa menurunkan berat badan? Oh, okey. Jangan bimbang kalau tak ada gula tambahan, added sugar kepada makanan minuman kita. Tak ada masalah sebab bila kita makan karbohidrat yang lain seperti nasi, roti, mi, mihun dan juga buah-buahan atau dalam susu pun dia dah ada karbohidrat. Jadi badan kita tidak akan kekurangan gula sama sekali. Ya, itu dia jawapan cukup ringkas dan juga padat. Sebenarnya banyak lagi perbincangan hari ini boleh dikaitkan dengan perbincangan sebelum ini. Kita ada 12 rakaman episod untuk Heart Chat 7 Live Series ini. Semuanya berkaitan kerana semua pakar yang bercerita tentang masalah jantung, masalah kesihatan dan juga untuk mendapatkan tubuh badan yang ideal. Terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton Heart Chat 7 Live Series untuk edisi 2020. Tahun 2021 pastinya banyak lagi pembaharuan dan juga topik-topik menarik akan kami berikan kepada anda. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam tahun 2021. Get to know your heart with Dr. Heart. Are you at risk of heart attack? You are over 35 years old. Your family member had heart attack at young age. You are a smoker. Your BMI 25 or greater, especially if you have excess fat around your waist. You do not practice a healthy lifestyle and exercise. You suffer from high blood pressure and diabetes. You have not been to any health examinations. Register yourself for a heart examination with us at IGN today.